Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Hari ni kita siap salinan ya. Yang ni nota ketiga. Tahu macam? Ni nota ketiga. Nota tak akhir. Ya, ketiga lah. Tiga lah. Okay, Badik. Bagi. Kita dah masuk semua kan? Kita dah terang Badik kan? Itu majas dah terang. Jadi dia punya tertib dia mula-mula apa tu bayan. Ya. Di bawah bayan tu ada tasbih. Itu tertib dia. Tuan-tuan, kita tidak boleh langgar tertib. Tapi dalam buku-buku ni dia langgar tertib. Buku-buku yang ditulis oleh bahasa-bahasa Melayu ni kan, dia sebut ma'ani dulu. Ya. Tapi jangan langgar tertib. Kita ikut tertib dia bayan. Di bawah bayan tu kita mula dengan tasbih. Okey. Selepas tasbih kita pergi kepada isti'arah. Lepas isti'arah kita pergi kepada kinayah. Okey. Lepas kinayah kita pergi pada majaz mursal. Majaz mursal tu kita pegang bahawa dia tiang seri balaghah dan Al-Quran. Lepas majaz mursal tu dalam kurungan majaz dan hakikat. Itu tambahan. Tak apa. Lupa pun tak apa. Lepas tu kita pergi kepada apa tu badik. Ya, bayan badik ya. Di bawah badik tu kita kena sebut tibak dulu. Tibak ke muqabalah? Tibak. Berlawan muqabalah. Lepas tu kita pergi kepada sajah. Ya, tertib ya. Bagi pada jinas. Lepas jinas tu iltifat. Lepas iltifat tu iktibas. Saya. Ha. Gimana ni? Ya. Tengok balik. Bawa balik. Lepas tu saya nak baca buku dah boleh. Ada dua. Tak seru. Okey. Jadi tuan-tuan ada lagi satu nama dia Ma'ani. Ma'ani tu kemuncak. Ya, Ma'ani tu ada tiga saja. Satu dia panggil khabari. Ya, Ma'ani khabari. Yang kedua insya'i. Insya'i. Tak apa, itu tak masuk perkataan. Tak masuk. Yang ketiga qasri. Ya, ya, khabari ada dua. Bukan kabari ya, kabari tu orang Jawa apa khabar. Khabari. Waras. Waras. Jadi dalam khabari ada dua, ada tiga. Khabar dia panggil ibtidai. Lepas tu talabi. Lepas tu inkari. Jadi tuan-tuan, saya kata wajib belajar lah ni. Wajib belajar. Kalau kita ada masa lagi luang ada umur sihat. Saya pun wajib mengajar juga kalau sekiranya ada sihat badan ya. Lepas tu saya nak siapkan tempat tu untuk anak murid datang cari saya. Bukan cari murid kan. Bukan kata tidak. Kadang makan masa banyak. Kalau saya mengajar hari Ahad tu makan masa 2 jam. Mengajar 2 jam, nak bagi 2 jam, balik 2 jam. Tuan-tuan dah lena tidur, saya duduk dalam kereta lagi pukul 1 pagi. Jadi sekarang ni biarlah tuan-tuan tak lena tidur, biar saya lena tidur. Betul tak? Tak ada, itu guru-guru aja. Ya, di bawah ma'ani iaitu ada 3. Satu dia panggil khabari. Di bawah khabari ada 3. Satu khabari dia panggil apa tu ibtidai. Lepas tu dia panggil talabi. Lepas tu inkari. 3 Dan di bawah
Apa tu insya'i ada dua. Satu talabi. Talabi juga kan, tapi tak sama dengan talabi yang tadi. Dan yang kedua dia panggil ghairu talabi. Ghairu talabi tu tak ada masalah. Tapi yang talabi tu ada masalah. Sebab bila kita baca ayat tu, kita dituntut untuk buat. Jadi hari ni ramai orang baca ayat-ayat Quran, dia tak faham makna, so dia tak buat apa-apa. Okay, di bawah talabi ada 5. Okay. Salin je lah. Salin kan? Ada 5. Satu istifham. Salin je lah. Istifham. Yang kedua perintah. Ini yang takut ni. Yang ketiga cegah. Yang keempat cegah. Mencegah. Yang keempat seru. Seru ni takut ni. Pasal apa? Bila dia seru kita tak jawab sebab tak faham. Lepas tu akhir sekali dia panggil cita-cita yang tak mungkin dapat. Ramai orang mengejar cita-cita tapi dia tahu benda tu dah tak dapat. Quran khabar dah tak dapat. Jangan kejar-kejar Dia panggil cita-cita yang tak ada harapan dapat. Lepas tu di bawah satu lagi ghairu talabi. Ghairu talabi ni tiada tuntutan. Jadi kita baca saja, tak perlu buat apa-apa. Dengar je. Tak ada tuntutan. Yang pertama qasam, sumpah. Yang kedua heran, kehairanan. Banyak ayat Quran tu menghairankan kita. Tapi tak perlu apa-apa. Nak kata pun kata Masya Allah. Tu je kan. Yang ketiga pujian. Yang keempat cacian. Yang kelima cita-cita yang ada harapan dapat. Ini yang kita kena tahu ni. Cita-cita yang ada harapan dapat. Okay, dan ini saya bagi framework saja. Okay. Kemudian yang ketiga, ilmu ma'ani ni dia panggil qasri je tak? Qasri. Qasar raya. Qasri ni makna concise. Raya. Saya kata tuan-tuan wajib belajar ni, cari guru. Mana-mana. Qasri ni ringkas. Umpamanya la ilaha illallah, la ilaha illallah 4 perkataan saja tetapi mewakili the whole Quran. Ringkas tak? Siapa yang baca la Allah, dia tamat Quran. Kalau baca 10 kali, insya-Allah dia 10 kali tamat. Okey, dia bawa qasri ada 6. Okey. Tuan-tuan salin lah term tu 6 ya. Satu nafi dan kecuali. Nafi dan istisna. Nafi dan kecuali. Dia ada huruf nafi, dia campur dengan huruf kecuali, iaitu huruf istisna. Macam la, huruf nafi tak? Ilaha illa, huruf istisna. Illallah. La haula wala quwata illa. Itu yang kita baca hari-hari tapi kita tak tahu iaitu adalah ayat qasri. Nafi wa istisna'i. Qasri ya. Yang kedua, tuan-tuan pernah dengar dalam Quran ada innama. Banyak kan? Innama yang kedua. Bukan kecil innama tu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innama tu sesungguh-sungguhnya. Yang kedua innama. Innama tu nama dia hasri. 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 Yang tiga, ataf dengan la. Ataf dengan kawa, dengan la. Selalu orang Nahwu kata, orang Nahwu pakai ataf dengan waw. Waw ataf, summa fa. Tapi ini ataf dengan la. La huruf nafi jadi ataf. Kena lam alif. Lam alif. Ataf dengan la. Salih je lah. Umpamanya kita kata Muhammad Rasulullah la syair. Muhammad itu Rasulullah bukan penyair. Tu la tu la ataf. Tapi orang Nahwu kata la tu la nafi. La tidak. Yang keberapa dah?
Itu satu, Ah. dua, tiga. Ada tiga dah. Dia tiga dah. Jadi kalau siapa ada masa, cuba cari yang qasri dalam Quran. Ada berapa? Ada berapa qasri dalam Quran? Ya. Lepas tu ataf dengan bal. Bal ni maknanya bahkan. Itu bawah nombor 3 ya. Nombor 3. Nombor empat. Nombor 4. Salih je lah ataf dengan la, ataf dengan bal. Tadi ataf dengan la. Ni ataf dengan bal. Nombor 4. Nombor 4. Bal. Bal. Pernah Bal pernah dengar tak kata? Bal. Bahkan. Kalla. Kalla. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Kalla bal rona. Ingat perkataan bal je. Balam. Bal. Bal tu maknanya bahkan. Bal Ya. dengan lam. Tapi ataf dengan bal. Bila dia buat satu ayat, dia taruh bal, ataf lagi kuat. Itu nama dia qasri. Kuat. Itu nama dia qasri. Saya rasa tuan-tuan dan puan ni mudah faham lah. Tempat lain susah nak faham. Diam je. Sebab saya ngajar tempat lain berkali-kali tak faham bal. Beri semangat. Semangat. Okey. Yang kelima, yang dahulu didahulukan. Okey, yang kemudian dikemudiankan. Yang dahulu didahulukan. Pernah dengar tak perkataan alaika tawakkaltu? Pernah tak? Alaika tawakkaltu. Dia sebut alaika dulu. Sepatutnya tawakkaltu alaika. Saya bertawakal kepada engkau. Tapi alaika tawakkalna. Alaika ke atas engkau lah saya berserah. Mana sebut yang nak menerima tawakal kita dulu. Alallahi tawakkaltu. Alallahi. Ke atas Allah saya berserah. Jadi itu kuat. Itu sangat kuat. Jadi kalau tuan-tuan dah buat benda tak masuk-masuk apa semua, wah bekerja susah kami nak masuk, belajar balaghah tak faham. Alaika tawakkaltu. Kepada engkau lah saya berserah. Bukan tak faham. Bukan tak faham. Masalahnya dia belum masuk rahmat lagi. Betul tak? Sebab tu belajar dulu, dengar. Lama-lama dia masuk sendiri. Betul tak? Tak dengar cakap guru, cakap siapa lagi? Dengar saja tak faham, tahu je. Dengar saja. Dengar. Dia kumpul sekali, zap dia masuk. Yang nak masuk tu bukan kita. Allah, ya tak? Itu. Kemudian yang akhir sekali, dalam ma'ani tadi, ataf dengan lakin. Ada juga tak perkataan lakin? Cuba cari berapa kali lakin dalam Quran. Lakin tu dia di ataf. Itu yang paling besar sekali. Duduk last sekali. Jadi tuan-tuan ingat tak tashbih? Ingat tak tashbih? Kemudian tuan-tuan buat arrow ke ataf dengan lakin. Ekor dia. Ataf dengan lakin. Ataf ikut dengan lakin. Tadi ataf dengan la. Ni ataf dengan bal. Iaitu ataf dengan apa tu? Lakin pula. Ya, yang tadi la dengan ma kan. Ingat nombor 1 nafi dengan kecuali. Okey? La dengan istisna ya. Yang kedua innama hasri. Yang ketiga ataf dengan la. Ya. Yang keempat ataf dengan bal. Yang kelima yang dulu didahulukan. Yang dahulu ni boleh kemudian kan, tapi kita dahulu kan. Tuan-tuan boleh kata tawakkaltu ala Allah, boleh. Tapi kalau kata Allah tawakkaltu, dah pukul mati dah. Dah puas dah buat. Allah tawakkaltu. Kalau baru-baru nak buat, tawakkaltu ala Allah. Saya berserah pada Allah, insya-Allah jaya. Kalau dah tak buat, tak dapat juga, Allah tawakkaltu. Maknanya kuat. Itu dia katakan at-taqdim ma haqqu ta'khir. At-taqdim yang dulu, yang boleh duduk kemudian. Apa yang berhak duduk kemudian, tapi dia duduk dulu. Kalau tawakal tu ala Allah biasa. Maknanya tawakal tu dulu, ala Allah kemudian. Tapi bila dah buat tak dapat juga, ala Allah tawakal tu. Okey. Dah pergi buat kerja semua siap dah. Ya.
Alallahi tawakkaltu. Pada Allah aku berserah. Semoga apa yang kita buat tu berjaya. Tetapi tak itu makni secara sekitar lalu, ya. Okey, sekarang ni kita masuk kepada nota kita Al-Badi'. Ustaz. Ya. Nah, alaika tu ala Allah tu saya tawakal Allah sama dengan iyyaka na'budu sama. Sama iyyaka na'budu sama. Dia patutnya na'budu iyyaka. Tapi dia sebut iyyaka na'budu. Mana besarnya Allah kan. Iyyaka na'budu, ya. Ayat yang kelima tak? Iyyaka na'budu. Jadi kalau kita dah baca buku ni, sebab kita belum baca buku ni detail, word by word. Kita hanya bagi frame saja. Yang kaedah yang kami belajar dulu gitulah. Maknanya bagi understanding frame kepada pelajar. Mana kalau dia baca apa buku dia boleh faham. Ya, dia boleh faham. Jangan risau, jangan risau sangat. Buku ni memang buku Arab kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mula mukadimah, ya. Mukadimah. Mukadimah tu mana permulaan. Ilmu Al-Badi' ialah datang selepas ilmu bayan. Okay. Ia dikenali dengan ilmu mengkaji keindahan kata. Ya. Dan ia tidak dikaitkan dengan ilmu ma'ani dan tidak juga dengan ilmu bayan. Ia dinamakan Al-Muhassinat Al-Badi'iyah. Saya salih, ya. Yang ni Muhassinat tu yang indah, Al-Badi'iyah tu yang cantik. Ini Al-Muhassinat ni cantik, ya. Al-Badi'iyah, kita kata Badi'iyah, maknanya manusia tak boleh buat, hanya Allah saja boleh buat. Al-Lafziyah, kalimah, maknanya kalimah-kalimah yang cantik lagi indah. Al-Badi' ni dia datang daripada perkataan Mubdi'. Mubdi' ni nama Allah kan? Betul tak? Al-Mubdi' kan? Al-Mubdi' ni mereka cipta. Jelaskan tu Al-Lafziyah, Al-Faziyah, Al-Muhsinat, Al-Badi'iyah, Al-Lafziyah. Lafziyah ni lafaz, Muhsinat ni indah, Al-Badi'iyah ni lafaz. rekaan Allah, ciptaan Allah yang indah. Mana lafaz ciptaan Allah yang indah. Itu dia maksudnya ilmu Badi'. Ya. Lafaz ciptaan Allah yang indah. Jadi tuan-tuan mengkaji keindahan lafaz Allah yang Allah Ta'ala telah pilih untuk Al-Quran. Dan ia bukan ilmu bayan dan bukan ilmu ma'ani. Ia Badi' yang mengkaji tentang lafaz semata-mata. Okey. Okay. Ulama balaghah telah mengklasifikasikan cabang ilmu Al-Badi'
kepada kita bagi 5 lah, sekurang-kurangnya 5. Ada banyak lagi sekurang-kurangnya 5 bidang. Okey. Tuan-tuan boleh 5 bidang berikut. Nombor 1 di bawah Nombor 1 Aktibak. Okay. Nombor 2 Al-Muqabalah. Nombor 3 Al-Jinas. Nombor 4 As-Saj'u. Nombor 5 Al-Iltifat. Nombor 6 Al-Iktibas. Dan lain-lain. Tapi untuk kelas kita 3 bulan ni kita buat 6 sajalah. Kelas-kelas lain pun 6 je. 6 saja. Kan tuan-tuan pergi kepada yang pertama, Atibak. Menghimpunkan dalam satu ayat 2 makna yang berlawan. Sama ada secara hakikat, tulis hakikat je lah hakikat ni mana jelas, ataupun secara majaz. Majaz ni maknanya pinjaman perkataan. Hakikat ni maknanya terus terang. Majaz ni pinjam perkataan. Ia boleh jadi isim dengan isim, atau fa'il dengan fa'il, dengan syarat wujud pertentangan dari segi maknanya. Seperti tulis nombor 1, ada lawan tiada. Okay. Yang kedua, positif lawan tiada. Ada lawan tiada. Wujud lawan Adam. Ataupun positif lawan negatif. Ataupun hitam lawan putih. Berdiri lawan duduk. Dalam Quran banyak ni. Bapa lawan anak. Bukan lawan, bukan berlawan tak. Bukan derhaka. Bapa dengan anak. Ada bapa, ada anak. Besar lawan kecil. Pencipta berlawan dengan makhluk. Dan sebagainya. Contoh tiba. Contoh tiba, kita ambil ayat ni tuan-tuan. Qulillahumma malikal mulki. Betul Kita ambil, tuan-tuan mesti tulis betul-betul ayat ni. Iaitu surah Al-Imran ayat 26. Kalau tak tulis betul-betul ayat tak faham. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man wa tuzillu man tasha'u biyadikal khairu
Innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran ayat 1. Tuan salin ya. Jangan takut, kita ada 6 saja. Ini tajuk utama, nama dia tiba. Jadi kalau tuan-tuan ada, kalau ada ayat Al-Quran, ada Quran, tuan-tuan selip di bawah tu tiba. Buat selip di bawah tu, staple tiba. Tulis tiba di tepi tu. Jadi senang kita baca kan. Jadi ayat tiba ni mudah nak kenal. Dia berlawan dia. Dengan syarat kita faham makna dia. Ini tiba. Lawan ni. Kul, katakan wahai Muhammad, Allah itu raja segala kerajaan, memberi kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Ya. Tu'til mulka man tasha. Ada satu lagi, wa tanzi'u. Wa tanzi'u, dan mencabut mimman tasha. Dia mencabut wa tanzi'u mulka mimman. Mulka mimman ya. Mimman. Ini salah. Mimman tasha. Okey. Tanzi' cabut. Tuti beri. Tuti beri, tanzi' cabut. Tu'izu dia memuliakan orang yang dia suka. Wa tuzillu, dan dia menghinakan siapa yang ni ada berapa berlawan di sini? Ada berapa? Ada 2 pasangan. Satu tu'ti, lawan dia tanzi', cabut. Yang kedua tuzillu, tu'izu. Yang kedua lawan dia tuzillu. Jadi tiba ialah perlawanan 2 atau lebih di dalam satu ayat. Ya, ingat ya. Tadi kan saya dah jelaskan tadi. 2 atau lebih di dalam satu ayat. Okay. Kita ambil satu ayat je. Takut tak sempat masa. Ali Imran ayat 20. Dalam ayat di atas, ada 4 kataan berlawan. Okay. Yang pertama tu'ti lawan dengan tanzi'. Dan yang kedua tu'izzu lawan dengan tuzillu. Dia di sini sebut 4 kataan ya. Maknanya 2 pasang lah. Ada 4 perkataan dari 2 pasangan yang berlawan di dalam satu ayat. Itu nama dia tiba. Tu'izzu dan tuzillu. Tu'ti lawan tanzi'. Tu'izzu lawan tuzillu. Tu'ti memberi kuasa, tanzi' cabut kuasa. Tu'izzu memuliakan orang yang berkuasa tadi. Wa tuzillu dan menghinakan semula. Ya. Jadi di situ 4 perkataan dari 2 perlawanan. Okey? Okey, kita pergi kepada yang kedua. Itu je huraian dia. Tiba. Itu huraian dia itu je. Okey. Okey. Bukan yang kedua, kita pergi kepada bahagian tiba lagi. Jenis-jenis tiba. Ada jenis dia. Jenis ya? Jenis-jenis tiba. Ada 2 jenis. Satu tiba positif.
Positif kan? Yang kedua tibak negatif. Taruh campur je lah. Positif. Okey. Yang kedua tibak negatif. Okay. Tibak positif ialah dua kalimah yang berlawan tanpa menggunakan alat nafi. Okey. Dia berlawan tapi dia tak pakai alat nafi. Umpamanya pergi, tak pergi, tak. Janji okey. Seperti banyak lawan sedikit. Itu nama dia berlawanan yang positif. Kalau banyak lawan tak banyak, itu negatif. Okey, boleh? Yang pertama tibak positif, iaitu mengumpulkan dua kalimah yang berlawan tanpa menggunakan alat nafi. Alat nafi itu alat lawan, seperti la Tak. ataupun ma. Ya. Atau menyebutkan sesuatu disertai dengan lawannya. Okey. Sebagai contoh, surah Ghafir ayat 33. Ghafir ayat 33. Ya, ni kota saya ni Ghafir ayat 33. Tuan-tuan bila balik rumah nanti salin ayat-ayat ni, hafal je. Ini ayat tibak positif. Seperti yauma tuwalluna mudbirin ma lakum minallahi min asim wa man yudlilillahu fama lahu min had. Surah Ghafir ayat 33. Okey. Tuan-tuan salin ayat tu. Yauma tuwalluna mudbirin. Salin ini cukuplah. Waman yudlil dah. Ayat ni ayat ni je. Ambil separuh je. Waman yudlil dah. Siapa yang Allah Ta'ala telah sesatkannya, fama lahu, maka tidak ada lagi baginya min hadin. Tidak lagilah dia mendapat hidayah. Ya, sesiapa yang Allah Ta'ala telah sesatkan dia, maka tidak ada peluang lagi lah untuk mendapat hidayah. Di sini ada tak berlawan? Ada kan? Yudlil, sesat. Lawan dia hadin, memberi hidayah. Itu dikatakan tibak. Ustaz, dalam ini dia surah Ar-Ra'd. Ya ke? Tak, Ghafir. Ar-Ra'd Ghafir. Ghafir. bukan Ghafir. Ghafir. Yauma tuwalluna mudbirin. Ya teman. Ghafir. Betul? Tiga betul. Ar-Ra'd. Dia mungkin nanti 2 kali kot. Mungkin 2 kali. Ayat 2-3 kali dalam surah yang lain biasalah. Dia ulang-ulang kan. Itu ulang-ulang tu pun ada makna juga tu dalam balaghah. Tulis kat sini pun kan Ustaz. Ya? Tulis kat sini pun Ar-Ra'd kan. Sini. Dia Ar-Ra'd dengan Ghafir sama ke? Ya? Ar-Ra'd dengan Ghafir sama kan? Arab pun dengan Hafiz sama kot. Sim surah. surah. Surah yang sama. Macam surah apa tu, Furqan kan? Saya senang. Ada Hafiz sama. Surah. Itulah Arab perlu dengan pada orang-orang yang ni yang ingat kan. Aduh, minta maaf lah saya. Ar-Ra'd dengan Ghafir. Okey, tuan-tuan sekalian, waman yudlilillah fama lahu min okey, dah tulis ayat ni? Dah. Okey. Huraian. Ayat
Huraian eh? Kalau cepat sangat, angkat tangan. Ayat di atas. Ayat di atas terdapat tibak positif di antara yudlil, tulis yudlil, kalimah yudlil dan kalimah had. Yudlil memberi makna menyesatkan, had memberi petunjuk. Sesat dengan petunjuk tu berlawan. Okey. Yang kedua, cepat sangat ke? Atau nak rehat dulu? Baru duduk semua kusuk ada nak rehat. Sebab kalau sebut nak rehat ni seronok kan? Yang kedua, tibak positif. Tuan-tuan mesti ingat, tibak apa makna tibak? Tibak ni berlawan. Kalau positif, yang tak ada huruf la. Kalau yang negatif, dia pakai la. Pergi lawan dia tak pergi. Yang negatif tu. Yang negatif. Yang positif, pergi lawan dia balik. Betul tak? Tu ada la kalau negatif. Okey, tibak negatif ataupun dalam kurungan tulis salbi ya. Sifat salbiah kan? Salbi, SALBI. Ya, salbi ialah berlakunya dua kalimah yang berlawan di dalam Al-Quran pada maknanya dengan menggunakan alat nafi. Okey, alat nafi seperti la atau ghairu. Ghairu tu ghain ya ra. Ya. Dan lain-lain ya. Sebagai contoh pada ayat berikut, sebagai contoh surah An-Nisa ayat 108. Ya. An-Nisa ayat 108. Tuan-tuan pegang betul-betul ni ni, ya. Kita bagi dia detail ni. An-Nisa 108. An-Nisa 108, iaitu jangan ambil semua sekali dah, takut tak sempat kan. Yastakhfuna minan nas. Ya, ni ayat dia. Yastakhfuna minan nas. Mereka boleh sembunyikan daripada manusia. Yastakhfu ni maknanya sembunyikan ya. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka boleh menyembunyikan daripada manusia dan wala dan tidak. Jadi ini positif, ini negatif, tapi dengan la. Ya. Mereka boleh sembunyi daripada Allah dan tidak boleh sembunyi daripada Allah. Mereka boleh sembunyi daripada manusia dan tidak boleh sembunyi dari Allah. Itu maknanya tibak negatif. Negatif itu artinya salbi. Okey. Positif ijabi. Positif ni tiada la. Ya, apa tu salbi ada la. Boleh ke? Jelas tak? Okey. Lepas ni boleh ngajar. InsyaAllah. Cari ayat-ayat yang macam ni, ajar. Ya. Beritahu anak murid, jangan tanya banyak sangat. Saya pun yang menyampaikan. Ijabi. Ijabi ni mana positif. Ijabi. Cuba sebut ijabi. Dan lawan dia salbi. Salbi negatif.
Tuan-tuan jangan fikir apa-apa. Walaupun tak faham, salin je. Ya. Sebab dapat pahala menyalin tu dah Lepas tu besar pernah dah. kaji kan. Mari tu dah besar dah, betul tak? Betul. Kalau tidur pun tak ngapa. Sedangkan kita tidur dalam majlis ilmu. Betul tak? Betul. Telinga tak tidur. Ada orang yang jadi mengantuk. Tok guru mula Assalamualaikum. Dah. Okey. Kita sudah habis tibak ya. Ada lagi. Gambaran sekarang ni tuan-tuan dan puan. Bentuk tibak. Tadi jenis, ini bentuk. Dia panggil suar, bentuk. Tulis bentuk lah. Bentuk-bentuk tibak. Ada 4. Ingat dia, tibak saja yang pelik sikit. Tibak ada 2 jenis, 4 bentuk. Okey. Bentuk pertama, Satu. isim dengan isim berlawan. Okey. Bentuk kedua, fa'il dengan fa'il. Cepat tak? Cepat. Tak. Bentuk tiga, haraf dengan haraf. Bentuk keempat, 2 lafaz daripada 2 jenis yang berlainan. 2 lafaz Dari 2 jenis. dari 2 jenis yang berlainan. Jangan tanya lagi. Kita terangkan lepas ni. Jadi tuan-tuan ingat, tibak berlawan apa tu? Dalam satu ayat, lebih pada 2. Tibak ni pinggan. Betul tak pinggan? Pinggan kan? Pinggan tu susun kan? Banyak kan? Kalau satu dia tak kena tak panggil tibak. Okey? Okey. Bentuk pertama. Bentuk pertama iaitu isim dengan isim. Ingat dia lebih pada 2. Lebih pada 2 dalam satu ayat. Lain dengan muqabalah. Muqabalah dalam ayat yang berlain. Ingat tu, tibak dalam ayat yang satu. Okey. Surah Al-Hadid ayat 3. Okey. Al-Hadid ayat 3. Okey. Al-Hadid ayat 3 ya. Okey, salin ayat ni. Al-Hadid ayat 3. Al-Hadid ayat 3. Ya. Huwa al-awwalu waz-zahiru. Huwa al-awwalu, dialah yang pertama. Okey. Wal akhiru, dan dialah yang akhir. Waz zahiru, dan dialah yang zahir. Akhiru. Wal batinu, dan dialah yang mengetahui segala yang tak nampak. Ya, batin ya. Wa huwa bikulli syai'in ali. Wa huwa bikulli syai'in, dan dia adalah segala sesuatu dia tahu. Dia tahu yang permulaan, dia tahu yang akhir. Bila kita nak lahir ke dunia, dia tahu sebelum lahir. Dan kita nak mati pun dia tahu. Bukan maknanya dia ni ada awal akhir. Tuhan tidak ada awal akhir kan. Dia tahu pokok benih tu bila nak mula, dan bila dia berbuah, dan bila dia mati. Itu dia. Dan dia juga tahu apa yang manusia tak tahu. Ya, yang zahir dia tahu, yang tersirat pun dia tahu, kerana dia itu setiap sesuatu dia Maha mengetahui. Jadi di sini wujud tibak, iaitu isim. Ini isim lawan dengan isim. Tak? Tak, isim
Sebab tadi Awal. isim ada lawan. Awal dengan akhir tu. Awal akhir. Zahir dengan batin. Ada berapa berlawan? 2. Dua berlawan Satu ayat. satu ayat dalam 4 isim. Ini satu lawan, 2 isim. Ini lawan yang kedua, 1 isim. Jadi tuan-tuan kena cari ayat tibak yang dikatakan isim dengan isim. Okey? Dalam surah An-Nisa banyak tibak ya. Surah An-Nisa banyak tibak. Kalau macam ni tuan Haji Rahman seronok mengajar, nak beri diam je. Tidak, dia dah bising-bising ya Allah. Tak usah tulis. Okey. Huraian. Ayat di atas adalah tibak, adalah bentuk tibak antara isim dengan isim. Okey. Iaitu awal lawan akhir dan zahir lawan batin. Dan kesemuanya adalah isim. Kesemuanya adalah isim. Okay. Yang kedua, bentuk fa'il dengan fa'il. Ingat, fa'il dengan fa'il ni berlawan tau. Okey. Fa'il dengan fa'il. Ayat An-Najmu ayat 43 dan 44. Ini macam mukabalah ya. 2 ayat ni. 2 ayat. Sebab mukabalah tu dalam ayat yang berlain. Tapi tuan-tuan, salin je lah. Okay? Sebab buku ni begini kan. Ya. 43 bab 4. 43 bab 4. Okey. 43 ayat 43 dan 44. Firman Allah An-Najmu ayat 43 44 ya. Tengok sini. Okey, wa annahu huwa adhaka wa abka. Wa annahu ni sini tuan. Wa annahu bahawasanya dia wa adhaka wa abka. Apa ni adhaka? Abka. Tawa. Dia lah yang menyebabkan kita ketawa, betul tak? Dan dia jugalah yang menyebabkan kita menangis. Berlawan tak? Fa'il tak? Fa'il. Ada satu lagi berlawan. Okey, wa annahu huwa amata wa ahya. Wa annahu dan dia jugalah huwa amata. Amata ni mematikan kita. Wa ahya. Dan dia jugalah yang menghidupkan kita semula. Wa ahya. Jadi tuan-tuan, ini adalah tibak fa'il dengan fa'il. Adhaka ni lawan dengan abka, fa'il. Amata lawan dengan ahya, fa'il. Fa'il dengan fa'il. Ada berapa ada berapa berlawan? Dua. Ustaz, saya nampak semua ada kuah. Huwa ni pasal Allah. Yelah. Ya. Dia. Banyakkan dia. Ya, ada huwa cuma. Dialah yang tahu awal dan akhir. Dialah yang menggembirakan kita dan kita menangis. Jadi kalau kita terlalu gembira sangat, ingatlah itu daripada Allah kan. Ustaz, senang nak beli gembira, betul tak? Ustaz, kalau kita guna ayat 43 je, tak tahu dia cakap tibak. Lah guna satu ayat je. Tibak. Dia tibak mesti sebenarnya ada 2. Oh, seorangnya ada 2 ayat. Tapi sebab itu ayat ni sedikit confuse. Patutnya mukabalah ni. Tapi saya kata tak apalah, kita salih je lah dulu kan. Okay. Saya bangun pagi lepas subuh, balik daripada masjid, pergi kebun dulu. Tengok timun semalam besar ni. Hari ni dah besar sikit dah. Jadi tengok cili panjang ni dah panjang dah Tuan Haji Ibrahim. Sebab tu saya kata, this is from Allah. You cannot buy green. You can plant, but you cannot buy green tu kan, subur tu kan. Ini daripada Allah. Ramai orang boleh
cari duit tapi tidak boleh gembira. Betul tak? Betul tak? Ha? Tak boleh gembira. Ada duit banyak tak gembira. Ada duit sikit gembira bukan main. Ya? Ha. Jadi saya sekarang ni cuba nak makan hasil tanaman sendiri. Ambil kangkung, goreng sendiri, tak apa minyak margarin sikit, goreng. Makan ikan masin sikit. Ikan masin tu seekor beli boleh makan 4-5 kali. Kan ikan masin kan? Kenyang sedap. Betul. Ingat masa zaman kecil Makan nasi air. Tuan-tuan pernah tak kena upih? Upih. Pinang. Upih Pinang. Upih Pinang kan? Saya dekat rumah saya ada upih. Ambil luruh satu, saya ambil, saya buang kulit hari tu. Lepas tu saya ubur nasi, ubur ikan kering, buat bekam pergi kebun. Sedap makan. Upih Pinang. Upih Pinang letak ikan kering sikit dalam tu, tutup dengan upih, dia punya aroma tu sedap nipis sedap lah. Ingat zaman kita pergi bertani dulu, dengan ayah di kebun kan. Sedap tu. Masak tak payah apa. Masak tak payah apa. Tak masak lah nasi. Upih tak masak. Tak payah. Upih tak payah masak. Tak payah masak. Dia punya bau Dia macam batuk rempuk dia. Nak kembali zaman lama-lama dulu. Upih tu buat bubur. Buat bubur lah. Buat bubur. Orang Penang buat bubur dodol. Dodol kan? Bubur dodol. Kata mana ada kelas yang boleh mengajar cara makanan ni kan? Ini. Orang muda tak kenal upih. Tak kenal. Tak kenal upih. Saya tua pun tak kenal. Tak kenal upih. Saya tua pun tak kenal. Tak kenal. Tak ada kampung. Okey, itu selingan ya. Pasal apa susah ni. Okey, bentuk ketiga. Kemudian ayat di atas wujud tibak di antara fi'il dengan fi'il. Ayat di atas wujud tibak antara dua fi'il. Okey. Satu, adhaka, suka, lawan abka, menangis. Dan yang kedua, antara mematikan lawan menghidupkan. Kesemuanya keempat-empat adalah fi'il. Okay. Boleh? Jadi berlawanan dalam ayat ini antara fi'il dengan fi'il. Tengok indah kan? Sekarang ni bentuk ketiga. Okay. Surah Al-Baqarah ayat 228. Okay, 228. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Al-Baqarah ayat 228. Al-Baqarah ayat 228. Tuan-tuan, ayat dalam buku tu panjang, tapi tuan-tuan salin yang ada contoh saja. Kalau tuan-tuan nak salin panjang lagi, boleh satu ayat Al-Baqarah ayat 228. Walahunna, ini lahunna, la haraf lahunna bagi mereka. Walahunna mislul ladzi alaihinna. Mislu, contoh, alladzi yang, alaihinna bil ma'ruf, bagi mereka seumpama yang ke atas mereka dengan kebaikan, ma'ruf. Ya, Al-Baqarah. Okey, tuan-tuan. La
dengan ala. Ini lawan. La baik, ala tanggungjawab. La tu mana, kalau la tu bagi. Bagi tu mana rezeki, baik, kebaikan. Kalau ala keburukan. Alaihinna. Ustaznya wayahilu. Walahunna. Walahunna. Lah, lah. Walahunna. Misal dia alaihinna bil ma'ruf. La tu maknanya positif. Ala negatif. Macam dia kata kalau kita jumpa dengan orang perempuan, an-nazratul ula, berjumpa pertama tu laka, boleh. Wasani, ulang balik pula tengok, tanya awak tinggal mana? Alaika, tak boleh. Itu beban. Ya, kan? Orang perempuan juga bila jumpa orang lelaki, yang pertama okey, tak apa. Itu orang kata yang pertama rezeki. Yang kedua ulang balik tanya, tinggal mana, anak siapa semua. Itu dah jadi cerita lain. Alaika. Itu alaika tu mana beban, dosa. Jangan ya kalau niat tak bagus. Jadi la tu baik, ala tu tidak baik. Satu lagi ayat yang Al-Baqarah tu Ustaz, apa? Amanah Rasul tu. Kan dia ke makasabat aman apa? Laha ma kasabat. Wa 'alaiha ma kasabat. Al-Baqarah ayat surah apa? 286. 28. Ayat yang last. Ayat Anak murid pintar. Ayat yang last. Ada kan laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Itu tibak. Ustaz pernah cakap tu. Ya. Tibak antara haraf li dengan haraf ala. Ini haraf bukan isim, bukan. Saya tanya kalau macam ini dalam contoh huruf kan. Jadi kalau macam contoh macam zorof, macam tahta fauqa tu Sama. boleh. Tapi itu dia ke isim. Tu isim. Zorof isim. Isi zaman, isi apa? Zaman makan. Itu isim. Ada lepas ni. Isim. Okey. Dah boleh tanya soalan macam tu. Dah cukup bagus dah tu. Minggu depan dapat ijazah. Kalau exam dulu. Exam dulu. Risau juga Tuan Haji Rahim kata besok Ustaz besok keluar soalan sudah. Ustaz akan lagi. Tapi ini Tuan Haji Ibrahim kan, untuk menambahkan kita maklumat baru kan, ilmu balaghah ni. Jadi tuan-tuan janganlah fikir apa tu kita mana sekali kita berjumpa tu kita nak dapat, itu tamak orang kata kan. Mana the first meeting ni kita tahu ada balaghah, ada tibak positif, tibak negatif, ada 4 bentuk tibak, fi'il dengan fi'il, isim dengan isim. Itu cukup dah tu. Itu dah cukup dah kan. Bila jumpa buku Melayu besok, dah baca dah faham dah. Sebab yang dalam tu semua akan datang. Kan? Okey, yang keempat, yang terakhir, dua lafaz dari dua jenis yang berlainan. Okey? Ya, yang keempat. Bentuk yang keempat. Yang keempat, bentuk yang keempat, tulis saja dua lafaz yang berlawan tetapi dari jenis yang berlainan. Fi'il dengan isim. Okey? Ada ya? Contohnya. Ayat tadi. Waman yudlilillahu fama lahu min had. Tulis balik. Nombor 4, dua lafaz yang berlawan tetapi dari dua jenis yang berlainan. Isim dengan fi'il, fi'il dengan isim. Ya? Ayat tadi. Mana? Waman yudlil? Ni. Isim fi'il dengan isim. Ni surah Ghafir tadi. Tulis balik ayat ni, bentuk keempat. Ya. Yudlil fi'il. Betul tak fi'il? Fi'il mudhari'. Had isim. Isim fa'il. Kan? Sebab tu ada hadin. Kan? Ada hadin kan? Hadin ni ada tanwin ni isim lah. Jangan kata ini fi'il. Ini isim sebab dia datang lepas jar majrur. Tidak? Yudlil ni fi'il mudhari'. Sebab tanda dia ada ya. Ingat tak? Tanda fi'il mudhari' ada berapa? Ada 4. Sebut. Laju. Saya sebut Tina. Saya sebut Anti. Saya sebut Anita. Anta. Apalah. Asal bahagia. Sebutlah mana-mana pun. Okey. Dah cukup dah?
Tulis ayat ni, kita nak buat ulasan ni. Huraian. Okey. Tulis tak apa, ambil masa. Huraian. Kita baru habis satu tibak. Okay. Huraian. Ayat di atas berlaku tibak antara fi'il iaitu yudlil, okay, dengan isim iaitu hadin. Okey. Okey, itu. Boleh faham tak ni? Okey. Kemudian kita ambil bentuk keempat ni dua contoh. Contoh kedua, awaman kana maitan fa ahyainahu. Ya, ini contoh kedua awaman Surah apa Ustaz? Surah? Oh, nak surah pula. Bila nak tengok nak kopi lah. Surah Al-An'am ayat 122. Al-An'am ayat 122 ya. Awaman kana maitan. Apa maksud maitan? Mati. Mati. Ya. Adakah dan siapa yang mati? Fa ahyainahu. Maka kami hidupkannya. Ahyainahu. Hidupkannya. Ahya ni fi'il. Ini isim. Okey. Iaitu tibak antara fi'il dengan isim. Jadi tuan-tuan, tibak yang paling mudah nak kenal Al-Quran. Bila dengar tak imam baca awan kana maitan fa ahyainahu, dah tibak kan. Bila kita tahu ilmu balaghah ni dalam Quran, Tok Imam baca kita suka tau, seronok tau. Jangan pula lepas dia baca tu tibak Tok Imam. Jangan. Kita dengar je lah. Tok Imam ingatkan kita nak betul ayat dia pun serba salah. Okey, ayat di atas, okey, huraian ni. Ayat di atas wujub tibak yang tadi antara fi'il dan isim. Antara isim iaitu maitan dan fi'il ahyainahu. Okey. 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 Ini satu soalan ya. Habis dah tibak. Okay, tak apa kalau tak habis minggu akhir. Sebab ni kita dah penghujung dah ni. Okey. Dalam surah Az-Zumar ayat 9 ya. Kita selalu dengar Qul, tiba terjemah Qul. Hal yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun. Ada tak tibak? Tibak apa tu? Tibak la. Positif, tibak positif. Positif ke negatif? Negatif. So guru tak balik lagi. Kalau ada la, negatif. Tak guru tak balik lagi pun dah ada jawab dah. Okey. Sekarang ni Nabi kata. Ya, Nabi kata dari Abu Hurairah. Jadi tuan-tuan, dalam hadis cukup banyak tibak. Kalau kita faham hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia kata
Qala, okey terjemah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza dakhala syahrul Ramadan Bulan Ramadan. futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam. Ada tibak tak? Tibak apa? Isik. Bukan. Isik ya. Buka. Buka dengan tutup. Buka dengan tutup. Buka dengan tutup. Buka dengan tutup. Buka dengan tutup tu positif lah. Buka tu positif. Positif lah. Buka Tutup. dengan tutup. Dia buka, dia tutup. Ada dia tutup dengan la tak? Tak ada. Jadi itu tibak positif. Ada berlawan tapi tak pakai la. Okey? Ayat apa tadi? Ini hadis. Yang sebelum ni Az-Zumar. Ayat 9. Tak apalah, kita test main-main kan. Okey, satu lagi yang jadi. Okey, terjemah La yukallifullah. La yukallifullah nafsan illa wus'aha, kecuali kemampuan dia. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Laha tu kalau dia buat baik dia dapat, wa 'alaiha tu kalau dia buat buruk maka dia akan dapat seperti mana yang dia buat. Ada tibak tak? Tibak apa? Tidak, haraf tu. Tibak haraf. Haraf. Tibak haraf. La dengan Alaiha. Okey, saya boleh beri markah 85. Lulus. Excellent tu. Mudah. Okey, sekarang ni kita pergi kepada muqabalah. Okey, kita rehat sebentar boleh? Bersama penaja. Okey, alhamdulillah. Sekarang ni kita masuk muqabalah. Muqabalah, perlawanan yang berlaku antara jumlah ni ayat tadi perkataan kan. Ini jumlah ayat ataupun lebih ayat dengan makna yang berlawan. Okey. Secara tersusun. Tuan-tuan faham dia konsep itu? Ya. Apa dia Puan Latifah? Perlawanan yang berlaku antara jumlah ayat atau lebih ayat yang makna berlawanan. Secara tersusun. Tertib. Tertib tu maksudnya orang baik dapat balasan, orang jahat dapat balasan. Itu tertib tu. Tapi dia mula dengan orang baik dulu. Macam ada dalam surah tu, lelaki baik dijodohkan dengan wanita baik. Surah apa tu? Janganlah sebut bawa jodoh tu. Buat ayat lain. Yang itu boleh je? Boleh. Boleh Lelaki yang baik. Buat ayat jodoh pula. Pasal tu mudah ingat. Okey, tuan-tuan. Okey. Perlawanan berlaku di antara jumlah ayat dengan jumlah ayat. Yang tadi perkataan dengan perkataan. Ingat? Perlawanan berlaku di antara ayat dengan ayat. Tu makna dua ayat berbeza. Berbeza lah. Berlawan. Yang tadi perkataan dengan perkataan. Yang ni ayat dengan ayat. Secara tertib. Okey. Iaitu sekumpulan kalimah berlawan dengan kumpulan kalimah yang lain dari segi maknanya secara turut-turut. Dia tak ada selang-seli oleh ayat lain. Dia lawan terus. Yang tadi dia lawan perkataan dengan perkataan, isim dengan isim, fa'il dengan fa'il. Ini dia lawan ayat dengan ayat
tapi betul-betul dia tak ada selang-seli dengan kalimah lain. Okey? Boleh faham tu? Sebagai contoh, jadi bila ayat dengan ayat dengan sendirinya berlaku di antara ayat pertama dengan ayat kedua, tuan jalan mana? Yang tadi dalam ayat, satu ayat, ini dalam ayat yang berlainan. Jumlah ayat lawan dengan jumlah ayat yang lain tentulah berlaku dalam ayat yang berlainan. Itu nama dia muqabalah. Okay. Sebab itu muqabalah ni diibaratkan seperti kita berdepan dengan orang. Macam saya dengan Puan Latifah ni muqabalah ni, berdepan. Jadi muqabalah ni secara tertib. Sila lihat ayat Al-Infitar ayat 13 dan 14. Al-Infitar ayat 13 dan 14. Kita tak imam selalu baca ni, innal abrara, orang-orang yang baik, lafi naim, akan berada di dalam syurga. Ini ayat 13. Wa innal fujjar, lafi jahim, orang-orang jahat, lafi jahim, lafi akan berada jahim, dalam neraka Jahannam. Jahim. Okey. Tuan-tuan. Ni abrar, orang baik-baik. Ni lawan orang jahat. Naim lawan jahim. Tapi berlaku dalam ayat yang berlain. Jadi sejumlah ayat ni lawan sejumlah ayat ni. Tidak macam tibak tadi, perkataan dengan perkataan. Ini ayat dengan ayat. Berlaku dalam ayat yang berlainan. Okey, boleh? Jelas kan? Pasal jelas tu, pasal kita dah pegang dulu, hari ni salin je. Okay. Jadi ayat di atas menunjukkan berlakunya berlawanan antara satu ayat dengan satu ayat yang lain secara berdepan. Berdepan tu artinya berlawan lah. Dia tak ada distansli. Ada 4 bentuk muqabalah. 5 bentuk muqabalah. Ada 5 bentuk muqabalah. Okey. Yang pertama, pertentangan. Tulis yang pertama, pertentangan antara satu ayat, antara satu ayat dengan ayat yang lain. Okey. Yang kedua, pertentangan antara 2 ayat. Tadi satu ayat, ini 2 ayat. Okey. Dengan ayat yang kedua, pertentangan 2 ayat dengan 2 ayat yang lain. Ayat lain. Okey, yang ketiga, pertentangan 3 ayat. 3 ayat. Okey. Yang keempat, pertentangan 4 ayat. Kamai? 4 ayat ada. Yang kelima, pertentangan 5 ayat. Jadi pasal tu badat ni kemudian sekali. Hari ni pun dah habis badat ni. Sampai 5 ayat. 5 ayat.
Tuan baca, bila tak imam baca je. Aduh, tentang ini ayat dengan ayat ni, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat. Selalu ayat dia panjang-panjang ke? Pendek-pendek. Selalu pendek-pendek lah. Ada juga panjang. Okey. Yang pertama, pertentangan ayat dengan ayat, satu ayat dengan satu ayat. Yang tadi lah. Yang tadi. Yang nombor 1, bentuk pertama. Bentuk utama. Bentuk pertama tadi. Bentuk tadi boleh lah satu. Pertentangan dalam satu ayat Oh, dalam antara satu ayat dengan satu ayat. Pertentangan satu ayat. Okey, sekejap. Okey. Nombor 1 ni dia kata pertentangan satu ayat. Pertentangan antara jumlah dengan jumlah. Okey, tak apa, tak silent dulu lah. Okay. Ayat dia surah tak ada ayat. Tak sebut. Tak sebut ayat. Ayat dia fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yakibun. Apa tu? Tolong cari ayat apa? Apa tu? Ni. 182. 182. Surah? Tak tahu. Dia tak tulis. Ikut. Wani cari. Ini nombor 1 ya. Tulis bentuk 1. Bentuk dia punya ayat dia. Fal yadhaku qalilan. Al-Taubah 70. Ya? At-Taubah ya? At-Taubah 72. Okey, tuan-tuan. Fal ini bukan ayat, sorry. Jumlah dengan jumlah. Sorry, 8 Sat. 8. 10. 82. Silap ingat tak? Silap 72 kan? Dia patut 82 dia tulis 72, silap. Ni fal yadaku qalilan, ini satu jumlah. Ya? Bukan ayat, sorry. Jumlah dengan jumlah. Kira ayat lah ni. Ni ayat lah ni. Kira ayat lah. Jumlah di mana ayat? Wal yabku kasira. Wal, mana wal? Taklah. Kasira banyak. Maka akan menangis sedikit dan suka. Betul ke? Terbalik. Fal yadhaku qalilan, mereka menangis sikit. Wal yabku kasiran, dia menangis banyak. Betul lah. Betul kan? Terjemahan dia suka sikit, menangis banyak. Saya kata apa? Terbalik. Oh ya. Maknanya kita bagus ni. Kita menangis, kita suka sikit. Suka sikit, nangis banyak. Menangis banyak. Macam saya salin ni, kita menangis lah ni. Okay? Biar penat pun kira menangis lah ni dalam tangisan kan. Jadi tuan-tuan, ini satu ayat, ini satu ayat. Dia panggil jumlah. Mana bentuk pertama antara satu jumlah dengan satu jumlah. Tapi orang balaghah itu jumlah. Tapi ini ayat lah. Ya? Satu ayat, dua ayat. Satu dengan satu. Satu ayat jadi dua ayat. Satu dengan satu ayat. Ini satu ayat. Dicantumkan lah satu. dalam satu ayat. Qalilan tu satu ayat. Satu ayat. Tak apa. Kita tengok pula mukabalah antara 3 dengan 3. Lagi kita tak sambung. Lagi pening. Kita tak sambung minggu depan. Tak, apa habis ni? Oh, Minggu depan ni kita sambung yang sajak. Okey. Bagi saya 2 minit ya. Mukabalah antara 3 dengan 3. 3 jumlah dengan 3 jumlah. Okey. Ya. Kita habis sampai 4 sebab 5 tu sa'i. Sa'i tak sa'i? Dia tak buat ayat Quran. Tak ada ayat Quran. Sa'i. 3 mukabalah 3 dengan 3 ya. 3 jumlah dengan 3 jumlah. Tuan bagi 2 3 banyak okey. Okey.
Fa amma man a'ta wattaqa. Surah Al-Lail ayat 10, ayat 5 ke 10. Allah, Al-Lail. Al-Lail 5 hingga 10. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Okey. Okey. Ini ayat tu, ini ayat tu. Okey. Fasanu yassiru lil yusra. Ni pa sa nu pa sa fasanu yassiruhu lil yus ya lil yusra. Banyak. Ni ini okey, satu ya. Wa amma man bakhila wastaghna. Ni wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna. Ini fasanu yassiruhu lil usra. Fasa nu yassiruhu lil usra. Fasa atau Al-Qadar kita bisa kat dia saling jalan ni. Minggu depan kita sambung. Pasal takut hilang dia punya orang kata apa? Sadda bil husna. Fasan yasiru lil usra. Okey, ayat Al-Lail. Okay. Ini tiga dengan tiga. Okey. Tiga dengan tiga. Okey ni. Tengok. Wa amma man a'ta wa taqa, ini satu. Okey. Sesiapa yang sentiasa memberi dan bertakwa, jawab dia, dan membenarkan dengan yang baik, dia punya jawab dia, fa, maka kami akan mudahkan yang mudah. Benda tu mudah tapi kami mudahkan lagi. Segala urusan dia akan menjadi lebih mudah walaupun benda tu mudah. Okey? Untuk orang-orang yang mudah. Untuk orang yang sentiasa memberi. Yang sentiasa bawa kuih. Maaf sebagai contoh. Jangan pula terasa orang bawa kuih atau orang. Minggu depan bawa sebaku. Guru itu kadang ambil hati, minggu depan tak kelas. Maka ni kita belajar mak ni. Kena yakin. Wa amma man a'ta, siapa yang memberi, sentiasa memberi, wa taqa, dan inilah orang-orang yang sentiasa takutkan Allah. Sebab what you had is not yours 100%. It's other people's. So wa saddaqa, dan bukan dia, dan dia ni saddaqa dalam bentuk tad'if. Saddaqa ni daripada sadaqah. Tambah satu, saddaqa. Dan dia ni membenar dengan yang baik. Maka kami nuyassiru, kami akan mudahkan segala urusan dia yang mudah. Yang benda tu dah mudah tapi mudah lagi dapat. Okey tak? Itu 1, 2, 3. 3 ayat kan? Dia punya lawan dia, ini belum lawan lagi. Ini lawan dia. Wa amma man, dan sesiapa yang bakhil, wastaghna, makan sendiri, dia sayang nak beri, dan orang ini satu, wa kazzaba, orang ini adalah orang yang tak percaya dengan Al-Quran, dengan kebaikan. Maka apa yang berlaku? Maka kami akan mudahkan yang susah. Makna makin bersukar lah. Bukan. Mana benda yang susah dia dapat, kami mudah. Kami makin susahkan. Maknanya disusahkan. Disusahkan. Pasal dengan
Benda susah, apa artinya bukan susah apa? Benda yang kesusahan, penderitaan, kami akan mudahkan dapat bagi dia. Kau mudah dapat susah. Benda susah tu bukan benda apa? Kesusahan, penderitaan, sakit, derita, demam, kami akan mudahkan dapat. Iyalah. Mudah kena lah. Terdedah kepada kesusahan. Okey. Jangan tanya banyak sangat. Ini saya nak beritahu ni. Ini salasah, bisalasah. Tiga dengan tiga. Dalam 6 ayat. 6 ayat kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 ayat kan? Ya. Yang tadi satu ayat je. 6 ayat. Jadi dalam 6 ayat ini, A'ta lawan bakhilan. Betul. Ni. Lawan bakhilan. Wattaqa lawan kadzaba. Yes. Sorry. A'ta wattaqa lawan bakhilan. Wastagna. Saddaqa lawan kadzaba. Oh. Husna lawan ini. Yusra lawan usra. Lawan Yusra. Ini yang mudah senang dapat. Husna. Yang ini yang derita senang dapat. Wah. Husna tu? Husna Lawan dia Saddaqa lawan kadzaba. Husna tak ada lah. Saddaqa lawan kadzaba. Yusra lawan usra. Yasir ni tak ada lawan lah sebab dia mudah raka. Jadi orang yang sentiasa memberi, itulah tanda orang bertakwa. Dan orang ini juga tanda dia sentiasa benar dengan apa yang Tuhan bagi, Tuhan tunjukkan. Dan balasannya Pa jawab. Bila Pa jawab ni wajib, kami akan mudahkan yang memang dah mudah bagi dia, mudahkan. Okay? Adapun orang yang sebaliknya, inilah orang yang sentiasa mendustakan Al-Quran. Husna ni ayat kan, yang kebaikan. Apa yang baik Al-Quran dia tak percaya, maka kami akan mudahkan dia dapat susah. Mudahkan dapat susah. Ada orang senang-senang dapat susah. Tidak? Betul tak? Kadang keluar pakai plakat, naik kereta, nak pergi nasi lemak je, balik aksiden mati. Mudah tak? Itu semua tu sebagai contoh. Tapi janganlah saling buat contoh tu. Minggu depan kita sambung. Jadi 3 ayat. Tadi 2 ayat. Yang pertama 1. Yang kedua 2. Yang ketiga ada yang keempat dengan yang kelima minggu depan. Boleh? Tapi yang tadi 1 ayat juga. Satu ayat juga. Dan 1 ayat. Yang ini saja. Aduh, Ustaz pun penat. Saya bukan penat, saya suka. Suka sebenarnya gembira pasal tuan-tuan faham. Bila tak faham tu, saya pening kepala. Balik je kita jangan ni. Balik nanti jangan tunggu lama. Terus buka nota tengok. Jangan balik singgah Giant, singgah pula NSK, baru buka nota. Ini tuan-tuan, insyaAllah kita dalam menuntut ilmu ni, tuan-tuan, kita kena sentiasa bersederhana. Tak? Apa-apa yang kita buat jangan orang kata dia peringkat ekstrim sangat. Nak buat baik pun terlalu baik jangan. Nak buat jahat jangan sekali. Tak? Makan pun sederhana. Tak? Sederhana. Menyambut tetamu pun sederhana. Ini tetamu nak datang bukan main lagi 4 hari dah pergi pasar. Sederhana. Tak? Sederhana. Sebab Al-Quran ini, dia punya essence of the Quran is wasata. Wasata kan? Jangan lebih-lebih sangat. Kadang kita bila berkawan dengan orang lebih-lebih, habis-habis semua. Bila bergaduh tak ada apa tinggal. Sebab tu sederhana kan? Bila bergaduh pun jangan lebih-lebih. Sikit-sikit je. Besok bila berbaik besok tak jadi apa. Ada tak?
Jadi bukan kata nak suruh gaduh. Jadi Al-Quran mengajar kita sederhana. Ya, dan jangan lupa semayang. Ini bukan pesan apa. Saya sajalah watawasau bil haqqi kan. Lepas tu kalau ada mak bapak lagi, cari dia, tanya makan apa mak. Puan ada mak yang lagi? Ya. Mak tua je. Mak tua sama mak kita juga. Mak tua macam lah. Mak kita kan. Tanggungjawab kita pada anak-anak kita. Ya. Walaupun anak kita tu dah besar, pakat CEO dan sebagainya, tapi kita sebagai bapa masih lagi ada tanggungjawab menegur dia kan. Selagi ada ayah berhak menegur anak. Jadi hari ni bila anak dah jadi CEO segan. Tak, nak masuk pun tanya, boleh masuk, boleh mak masuk. Jangan. Jangan. Masuklah rumah dia tu, ada apa tertuju, ambil buat keluar dulu. Begitu sebagai contoh kan. Bukan begitu. Bebas. Jangan takut. Kita kena bebas kan. Bukan bebas sangat. Jangan kita takut. Kita kena sederhana dalam segala urusan. Dan banyak ulang kaji, insyaAllah. Saya pesan lagi sekali, ilmu balaghah ni ilmu yang sangat tinggi nilai dia, martabat dia. Tanpa balaghah tuan-tuan tidak mungkin faham Al-Quran. Dan tuan-tuan mesti ingat ada satu bab lagi ma'ani. Kalau ada rezeki nanti besok kita buat kelas ma'ani. Ya. Kelas ma'ani ni makan masa lama juga. Tapi kita boleh buatlah masa 3 bulan ke 4 bulan ke. Cik Megat boleh ngajar ma'ani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Birahmatika ya hayyun ya qayyum ya qahhar ya wa ya syfi'al ya ghafar ya arhamar rahimin. Allah Ta'ala kami berkatilah majlis ini kami ya Allah. Rahmatilah kami semua ya Allah. Bukalah pintu hati kami ya Allah. Semoga kau buka pintu hati kepada orang beriman kami. Dengan rahmat Nabi Muhammad SAW. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa baraka wa sallam wa barakatuh.